Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dah nampak kan yang saya share screen ni? Nampak, sir. Nampak Okay, alright. So kita akan bincangkan example 8 yang saya ada minta korang untuk cuba buatkan. Okay, so tengok So ini masih di case yang kedua lah, iaitu area of a region bounded by the curve and the y-axis. So kalau y-axis kita akan buat dia kanan tolak kiri. Okay, right function minus left function. So telah diberi curve iaitu y equals to x square kat sini dan juga line x is equals to 4. So kita kena tahu, okay, kita kena tahu yang this is the area yang kita nak kirakan. Yang di sinilah. Okay. So dia punya right function adalah yang ini. So this is our right function. Okay, dan function yang kiri adalah yang inilah. The whole curve ini. So this is our left function. Okay. Dan kita kena tahu yang sebenarnya kita kena dapatkan dia punya points of intersection. Titik persilangan tu. Kan, yang mana kalau kita kirakan points of intersect tu kita ada kita kena equalkan kedua-dua persamaan ni. Kita kan ada x is equals to y square. Satu lagi x is equals to 4. So kita ada both ini x dan juga x. So sebenarnya kita ada y square is equals to 4 lah. Dan y is equals to plus minus square root of 4, iaitu dapatlah 2 dan negatif 2. So maka sini 2 dan bawah ni negatif 2. Okay. So untuk integratekan seperti biasa, ini adalah dy. So kita akan buatkan secara teori dulu. Kita akan buatkan right function. Okay, so right function akan minus with left function. Dan disebabkan ini adalah dy dan dia adalah y, kita kena letak dy lah. So kita punya right function adalah x is equals to 4, kita letak je 4 terus. Dan left function kita ada sekarang ni, kita kena kena pastikan semua dalam sebutan y lah. So 4 minus y square dekat sini, dy, dan integrate lah daripada negatif 2 sehingga 2. Dan selepas tu proses untuk integrate tu kita akan buat seperti biasa. Kan? So kita akan dapat sini 4y, tolak juga dengan y kuasa 3, sekejap saya besarkan sikit ni. So kita ada y kuasa 3 per 3. So 2 dan negatif 2. Okay, then baru kita masukkan limit je lah. So kita ada 4 times 2 minus 2 cube over 3. Sentiasa tunjukkan pergantian yang sempurna. So kita ada 4 times negative 2 minus with negative 2 cube over 3. Dan baru kita dapat dia punya final answer. Okay. Tolong nilaikan untuk saya. Ke ada yang dah dapat jawapan dah? Kalau dah dapat boleh maklumkan. Saya nak tengok. Okay, tolong kirakan dia punya final answer tu dapat berapa. Hidayah 32 per 3. Okey, kita tengok yang lain. Saya tunggu lagi 2 minit nak dapatkan respon daripada yang lain. Okey, jawapan daripada Iman Sofia 32 per 3. 1 minit lagi, saya tunggu respon daripada yang lain. Okey, Nurhana Humaira 32 per 3 juga. Tengok jawapan yang saya ada pun. Yes, it is. Dia adalah 32 per 3 unit square. Okay. So,
kita kena maklum yang limit ini negatif 2 hingga 2 ni tidak diberi. So apa namanya, kita kena cari. Nak cari ni nama dia adalah kita cari dia punya titik persilangan lah. So points of intersection. Okay. So POI. So kadang-kadang soalan memang minta dengan jelas. Find the point of intersect dulu. So baru kita integrate. Okay, so kalau tak ada apa-apa isu, kita terus pergi ke example yang seterusnya. Actually macam dah boleh habis dah 7.1 ni, tapi nota ni ada example yang agak banyak. Tapi tak apalah, kita layan je lah, kita cover je. Okay, tengok soalan example yang ke-9 ni. Find the area enclosed by the y-axis. Okay, jelas dia beritahu dia enclosed by y-axis. The curve x is equals to y times y minus 2. Ini fungsi ni korang tak belajar cara untuk lakaran graf dia. Yang mana sebenarnya ini adalah fungsi parabola. Yang sebenarnya hampir-hampir dengan kuadratik. Tapi dia punya square tu pada y square. Sebab tu bila kita kembangkan akan dapat y square kan. So mana-mana fungsi yang y square sebenarnya nama dia adalah parabola lah. Dan bentuk dia ada dua jenis. Sama ada huruf C ataupun C terbalik. Okay, sebab tu kalau nampak dekat graf ni, bentuk dia macam ni. Okay. Dulu ada dalam silibus SES tetapi telah dikeluarkan di SEM 1, sepatutnya chapter 8 kalau korang masih ingat 8.1 chapter 8 tu circle. Dulu nama dia adalah circle N parabola, tapi parabola telah dikeluarkan. Okay, anyway. So mana-mana fungsi yang tidak diajar di SEM 1 dia punya lakaran graf. Graf dia sepatutnya mesti soalan dah bagi. Macam kes ni dah bagi lah. Sebab SEM 1 kita tak ajar. Tetapi untuk graf linear, kuadratik, kubik dan square root tu kena expect graf tidak diberi dalam exam. Dan pelajar kena tahu how to sketch the graph. Okay, kalau terlupa boleh pergi semula. Kalau tak tahu link tu boleh tanya saya bagi link dia. Dia chapter 4 SEM 1. Okay, baik. Ini yang pertama dia kata y-axis. Okay, lepas tu curve yang kedua. Lepas tu y is equals to 0 and y is equals to 3. Ni yang ketiga dan yang keempat. Okay. Kita punya kawasan yang kita nak kirakan luas itu dia mesti merangkumi ke semua boundaries yang ada, ke semua syarat yang ada. Okay, so yang mana sebenarnya dia nak y-axis kan. So y-axis adalah ini. This is our y-axis. Okay, ni yang pertama. The curve, so ini curve kita. Okay, so ini yang kedua. And then y equal to 0. Ini yang ketiga di sini. Okay, this is your y is equals to 0. And then yang keempat adalah y is equals to 3. Di sini. 3 pula. Yang keempat. Okay. So mana-mana kawasan yang yang ditutupi oleh kesemua syarat ini. Kalau dia kata yang lain, kita ada dua situasi lah sekarang ni. Iaitu bukan dua situasi, dua area. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okay. So disebabkan dia jelas dia bagi tahu y-axis, so maka kita akan buatkan kanan tolak kiri lah. Bukannya kiri tolak kanan, bukannya atas tolak bawah. So contoh kalau kita nak anggap yang ini adalah area yang pertama A1, jadi ini adalah A2. So untuk dapatkan area kita akan buatkan area 1 tambah area 2. Kan, dan secara teori bila kita y-axis kita akan buat kanan tolak kiri. Okay, so basically pun sama. Okay, kita kena maklum bahawa kita kena dapatkan yang titik ini di sini kan, dia punya pintasan y dia. Okay, so gantikan saja x itu dengan kosong. So kita akan ada dua possible y values. Ataupun dalam kata yang lain kita ada macam ni kan, x is equal to y times y minus 2 apabila x ini kosong. Sebab itu dekat pintasan y so kita akan ada dua possible y value lah, iaitu yang pertama adalah y is equal to 0, yang kedua adalah y minus 2 is equal to 0, so y is equal to 2, which is logic lah. Sini pun kosong kan.
pintasan Y dia. So maka tengah-tengah ni adalah 2 berdasarkan pengiraan. Okay, so this one is actually 2. So kita akan integratekan daripada 0 sehingga 2 dulu untuk array yang pertama. Dan dia mesti buat kanan tolak kiri. So this is our right function. And this is our left function. Okay. So kanan kita ada paksi Y sahaja, iaitu X is equal to 0. 0 lah. 0 tolak juga dengan fungsi kita yang dah memang siap-siap diberikan dalam in terms of Y, yang kalau kita kembangkan kita akan dapat Y square minus 2Y dy. Okay, dan tambahkan juga dengan integral of daripada 2 sehingga 3 lah. Okay, pun sama kita akan buat kanan tolak kiri. Dalam situasi ini kita punya kanan adalah ini. Okay, dan kiri kita adalah yang di sini. So dalam kes ni kanan kita adalah yang Y square minus 2Y lah. Ada minus with 0. Dia tak terkesan. Okay, dan kita integrate je seperti biasa. Okay, sebelum integrate tu kita boleh simplifykan dulu yang sign di sini. Untuk yang 0 hingga 2 tu, contoh kita ada minus Y square lah, plus with 2Y. Okay, so ini kita salin je balik sebab dia tak terkesan pun. Okay, dan lepas tu proses integrate tu akan dijalankan seperti biasa. Okay, so kita ada 2Y square over 2 plus with Y cube over 3. Lupa letak limit pula. So this one kita ada 2 dan 0. Ini kita ada 2Y square over 2. Kat sini. So 3 dan 2. Okay. Yang 2 dengan 2 tu actually kita boleh simplifykan dia. Kan? Janganlah kita nak serabutkan kita punya calculation sebab kita boleh potong dia. So tinggal Y square je kat sini. 2 tambah juga dengan kita ada Y cube over 3 minus with Y square. 3, 2. Dan seperti biasa masukkan limit. Ini kena hati-hati. Okay, sebab dia ada negatif dekat depan tu. 2 square dan dia agak panjang. Walaupun dah tahu kosong kita masukkan sahaja. Sentiasa tunjukkan penggantian yang sempurna. Okay, so kita ada 3 cube tolak 3 minus with 3 square. Dan satu lagi kita ada, jangan lupa tolak dan bisa ada kurungan. So kita ada 2 cube per 3 minus with 2, minus with 2 square. Dan bila korang kirakan dapatlah dia punya final answer. Okay, so cuba follow daripada awal dan saya tunggu jawapan akhir daripada korang lah. Sila typekan dekat chat nanti saya baca. Okay, saya tunggu jawapan daripada korang untuk example yang ke atas pula. Example yang ke-9 ni. Sekejap Okay. Okay, kita dah ada jawapan yang pertama. Tengok sikit. Daripada Nurin, negatif 4/3. Oh, tapi Nurin, area should be positive. So, there must be ada mistake kat mana-mana. Atau saya yang salah tulis. Sini macam betul lah. Cuba double check balik. Area mesti positif.
Jawapan daripada Nur Hidayah dan Farauni sama 8/3. Saya bagi lagi 2 minit untuk yang lain respon juga. Please everyone get involved with the calculation. Okay, looks like jawapan dia ke arah 8/3. Ramai bagi macam tu. Pengiraan tu basically saya anggap settle lah sebenarnya. Kan? Kalau kita nak tengok solution ini dari sudut overview. Okay, sebab integrate dan masukkan nilai tu bukan chapter 7 dah. Chapter 7 tu hanya luas itu saja. Okay, so actually yes, jawapan yang saya ada adalah 8/3 unit square. Okay, kejap Kalau kita tengok secara overview, sekali lagi dia kata find the area enclosed by the curve, by the y-axis, the curve, y0 and y3. Yang berada di chapter 7 sebenarnya adalah hanyalah yang ini je. First line ni sebenarnya. Ini je chapter 7. This is the chapter 7 sem 2. Ini adalah nak dapatkan apa nama benda ni y-intercept. Kan chapter 7. Ini contohlah kita anggap dia sem 1 lah sebab dia graph sem 1. Mana lagi? So untuk integrate ni, integrate chapter 5, masukkan nilai chapter 5 and then final answer lah. Nampak dia punya kaitan. Okay, dan untuk soalan ni sebabkan fungsi parabola tak diajar di sem 1, so maka graf itu boleh diberi direct kepada pelajar. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan ke yang korang nak tanya? Can I get your response please? Okay, semua orang okay? Boleh follow? Boleh respond semua orang? Anyone? Please respond. Boleh. Okay, boleh follow. Alright. Okay, so kalau okay, saya akan proceed lagi dengan bahagian terakhir 7.1, iaitu apabila kita ada luas kawasan tu dia bounded by two curves. Bounded ni macam apa? Kawasan tu apa nama ni? Dia di cover oleh dua lengkungan. So konsep dia sama saja. Kan? Kalau kita ada, ini case yang terakhir lah untuk 7.1 by the way 7.1 kita kira luas, kita kira area. 7.2 kita kira dia punya volume of revolution. Nanti kita tengok macam mana. Even more interesting to be honest. Okay. So untuk case 3 kita akan ada dx kalau dia dx. Okay, so kita akan buat upper minus lower, sama je. Ini memang korang dah tahu. Kan? So kalau dia adalah dy, kita akan buat kanan tolak kiri. Itu je konsep dia. Kan? So contohlah kalau yang upper function minus lower function ni, contoh kalau kita ada graf dia macam ni. Saya bagi dia punya visual dulu. Okay, matematik ni kita kena visualkan dia kan. Kalau kita buat on paper je dia akan pening. Contoh kita ada function yang pertama, contoh macam ni kan, y is equal to fx lah contoh kat sini. Okay, banyak pula kurungan, tak apalah. And then contoh satu lagi kita ada macam ni, function yang kedua, y is equal to gx misalnya. Kan, kita nak kirakan luas yang berada di antara apa ni, contoh ini A, ini B, kita nak kirakan luas yang berada in between the two curve, tengah-tengah ni. Kan? Siapa yang kita kena buat adalah kita akan buat atas tolak bawah. Kan? Kalau korang tanya konsepnya kenapa atas, sebab bila kita kalau saya asingkan dia, kalau kita kirakan luas yang di bawah function atas ni, kita akan dapat luas yang semua sampai ke bawah, sampai ke habis kita akan dapat dia punya luas dia sampai bawah. Kan?
Lepas tu kita kira pula luas yang bawah ni, kita akan dapat luas yang di bawah dia pula. Yang merah tu pula. Kan? So, kita tolak lah maksudnya. Maksudnya luas semua tolak dengan yang merah ni dapatlah yang di tengah-tengah ni. Itu konsepnya kenapa dia tolak. Itu korang kena faham benda tu. Okay. So, sama jugalah kalau dia adalah dy. So, kalau kita ada dy. Okay, sepadam dulu ni. So, kalau dia ada dy, contoh kita nak visualkan situasi dia. Kita ada x, kita ada y, kita ada 0. Contoh kalau function dia macam ni. Satu lagi dia macam ni. Dan kita nak kirakan luas yang in between the two curve, yang berada di antara dua lengkung ini. So maksudnya inilah luas yang kita nak kirakan. Kan? So by right kita kena cuba pandai bezakan dia dx atau dy ya. Dalam kes ni memang dia dy. So samalah, so maka kita akan buat function yang kanan tolak yang kiri. Kanan tolak yang kiri lah untuk yang dy. Okay, so kita terus proceed ke example S. Okay, actually bila dah cover between two curve ni dah habis dah 7.1 sebenarnya. So it depends on sejauh mana kita nak cover example-example yang ada. Okay, dan perkiraan dia actually agak panjang lah dan dia bergantung kepada graf. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Given the curve fx is equal to x square plus 2 and the lines, nampak? Kan, yang pertama, the curve fx, x square plus 2, and the lines y equals to negative x equal to 2, dan juga y axis. So dia kata sketch the region bounded by the curve and the lines. Ini soalan standard peperiksaan. Okay. So sekali lagi saya tanya korang yang fx ni apa nama function dia tu? Linear, quadratic, cubic, square root. Anyone nak respond? Function fx equal to x square plus 2 ni, dia function apa sebenarnya? Kuadratik. Okay, kita tengok highest power dia adalah 2, maka dia adalah kuadratik lah. Kan? So kalau kuadratik pula dia ada dua jenis bentuk kan, senyum atau sedih. So saya beranggapan yang graf itu korang dah settle sebenarnya. So kalau tak ingat, tak tahu ke apa ke, sila buat revision sendiri macam mana nak lakarkan graf ni. Okay, so basically ini saya punya x-axis, saya punya y-axis, kita ada kosong, so x square plus 2, itu berarti dia berada di sini ya. Kan, so this is your 2. So bila ada plus 2 tu maksudnya dia dah anjak vertically upwards by 2 units. Okay, graf tu dia tak perlu sempurna pun, asalkan shape dia betul, dan nanti bila kita lorekkan tu kawasan yang betul lah. Okay, lepas tu dia kata lines y equals to negative x. Ini kena tahu. Kan? So kalau kita ada y is equal to x, maksudnya kalau y1, x1. Kalau y2, x2. So graf dia adalah macam ni ya. So kalau dia kata negative x pula. Okay, so yang mana graf kita adalah dia the other way around. Contoh, saya ambil dia macam ni. Okay, so this is our graph. Lebih kurang lah. Alright. Dan lepas tu dia kata x is equal to 2. Kena tahu. X itu mesti dekat sini. So kita buatlah kita punya garis kat sini. Kan? Dan lepas tu dia kata y axis. So kawasan yang di cover oleh kesemua info yang ada. Ini yang pertama, ini yang kedua,
ini yang ketiga, ini yang keempat. So kalau kita labelkan, ini yang first, ini yang second, ini yang third, dan y-axis. Y-axis ni lah yang keempat. Keempat-empat syarat tu, apa nama ni, luas yang kita nak lorekkan tu, mesti dia memenuhi kesemua syarat yang soalan bagi. Dalam kata-kata yang lain, inilah dia luas yang kita nak cari. Kesemua ni. Okay, iaitu dia apa ni, dia in between tu curve lah. Kan, sebab dia berada di, ini curve yang pertama, dan dia berada di apa ni, dan ini curve yang kedua. Okay, so kita dah tahu tadi kalau dia dx kan, apa nama ni, kita akan buat atas tolak bawah. Okay, so saya akan buatkan, kita ada A hingga B, upper minus lower function. Cuba fahamkan ni, cuba follow konsep dia dulu. Pengiraan integration tu, itu chapter 5, itu settle. Kan, dalam kelas bila saya ajar ni, kita cuba cover konsep dia, kenapa atas tolak bawah. Itu yang kita kena cuba tackle dia. Okay, dalam kes ini kita punya upper function adalah yang pertama lah, iaitu x square plus 2. Dan lower function kita adalah yang kedua tu, iaitu negative x dx. Kan, kalau dx kita tahu paksi x lah, so kosong sehingga 2. Kan, kalau nak saya labels ni, this is your upper function and this is your lower function. Dia mesti sentiasa atas tolak bawah untuk yang dx. Okay, so kita akan simplify dulu. So kita ada x square plus x plus 2. Saya apa nama ni, susun x dulu, letak kat tengah-tengah. Okay, and then kita akan letakkan limit kosong hingga 2 dx, dan lepas tu proses integrate tu akan berlaku seperti biasa. Kita akan dapat x cube over 3 plus x square over 2 plus 2x. Limit dia 20, dan kita akan sentiasa buat penggantian yang sempurna. Kan, walaupun kita dah tahu akan ada yang kosong nanti. Sebagai contoh ni lah, sebab semua tu ada x. Buat je, tunjuk je penggantian yang full. Okay, kita cuba disiplinkan. Sebab takut dia bagi fungsi eksponen. Kan? Sebab i kuasa kosong bukannya kosong. So dan, apa nama ni, dan kita kirakan lah dia punya jawapan dia. Okay, semua orang sila kirakan dia punya final answer dan typekan dekat chat, nanti saya tengok. Oh, dah ada jawapan eh. Dia tak berbunyi pula kan bunyi. Okay, saya zoom sikit aku tak nampak. So ramai dapat 26/3 daripada Aina, Hana, Azri, Hidayah, Ra'auni, Nuri, Nur Atira, Aliatul Kubra, Aisyah, Syamimi. Okay, yang lain macam mana? Kita bagi 1 minit lagi to get involved.
Okay, ada lagi yang nak tuliskan jawapan dekat chat? Ada yang dapat jawapan lain? Bagi dalam decimal pun it should be okay. Kalau 26/3 ni adalah 8.667. Okay, yes. Okay, so yes it is. Okay, so jawapan kita adalah 26 per 3 unit square. Okay, so sila kena pasti, please identify sekali lagi macam yang saya maklumkan, apa nama ni, lakaran graf itu yang menjadi beza sekarang. Kalau dah lupa langsung, totally lost, totally like forgotten everything about the graph, so please have your own time to get things done lah, kena revise balik. Okay, sebab rugilah, sebab bahagian integration ni kalau kita tengok senang je, integrate x square tambah x tambah 2 je. Tapi kalau kita tak mampu nak terbitkan ini, tak tahu mana tolak mana, rugi lah. Alright, okay, so kita proceed dengan soalan yang berikutnya. Okay, so the diagram below shows the shaded region that is bounded by the curves 2y equals to x plus 3 and y equals to square root of 4x. Okay, so dia kata the diagram below, tapi tak ada buat diagram dia. Okay, tak apalah, sebabkan soalan kata dah diagram below, so kita lakarkan graf dia terus. By the way, ini adalah fungsi square root function. Okay, yang mana ia dalam silibus di SEM 1 lah. Kan? So maksudnya kena tahu how to sketch the square root function. Dan yang this one, 2y is equals x plus 3 ni adalah linear saja, iaitu garis lurus. Okay, so nanti bila korang buat soalan tutorial bab 7 nanti baru nampak apa nama ni, pentingnya kena tahu lakaran graf. So bila belajar ni saya I made the things like a bit easier for you lah, sebab saya dah bagi graf dia siap-siap. Okay, so tolong peringatan, ingat, anggaplah bab 7 ni graf tak bagi langsung, okay, waktu exam. Alright, so kita terus lakarkan graf dia. Okay, so kita ada x, kita ada y, kita ada 0. Dan this one kita ada y is equal to square root of 4x. Ingat kalau square root kita ada 4 jenis bentuk. 1, 2, 3, 4. So ini untuk yang positive set x, negative set x, negative of set x, dan ini of negative set x. Macam tu. Okay, because of our function is just the square root of 4x, so we are going to use this shape lah, bentuk ni. Okay, so basically graf bentuklah macam ni. Okay, and then bila kita buat yang 2y equals x plus 3 tu, dia adalah apa nama ni, garis lurus sahaja. Okay, so saya tak nak sentuh cara nak buat garis lurus tu, saya terus bagi saja untuk example ni. So basically dia lebih kurang macam ni. Okay, settle. Okay, so this is your 2y linear, 2y equals to x plus 3, dan this is your y is equals to square root of 4x lah. Dan this is the area in between two curve, itu berarti inilah kawasan yang kita nak carikan dia. Kan? So please imagine yourself in the examination, buka-buka soalan, kan? Dia bagi soalan yang macam ni, adakah korang mampu untuk lakarkan graf? Kalau sekarang your answer is tak mampu, tak boleh, tak ingat langsung, you still got time to do your own revision. Sebab rugi kalau
disebabkan graf kita hilang markah untuk soalan bab 7. Rugi. Sebab dia punya integration tu teknik integration yang basic. Okay. Okay, alright. So by the way, soalan dia kata apa? Find the intersection points between the two curves. Dapatkan titik persilangan. Kan? So kita ada dua jenis fungsi iaitu y is equal to square root of 4x dan satu lagi we have here 2y is equal to x plus 3. Nak dapatkan apa nama ni POI, point of intersection ni is not in chapter 7. So we have to know how to do this. Like I think this one is in the SEM 1 punya solving linear and non-linear. Saya yakin korang dah tak ingat lah kat bab mana. Okay, dia berada di bab yang kedua sebenarnya. Okay, kita nak menyelesaikan satu linear, satu non-linear. Method dia tak fix by the way. Okay, tapi yang penting kita kena apa nama ni, kita kena equalkan kedua-dua fungsi ini. Itu sahaja. Okay. So sebagai contoh lah kalau saya nak masukkan, okay, contoh kalau saya nak masukkan, so substitute 2 into 1. Sekejap, terbalik. Saya masukkan 1 lah kepada 2. Macam senang sikit. Okay, sekejap So saya nak masukkan 1 kepada 2. Apa yang saya nak masukkan tu? Inilah. Ini Y kan? So saya akan gantikan dia dekat sini. Boleh? So sekarang kita ada 2 yang it was Y but now adalah 2 darab juga dengan square root of 4x. Macam ni. Is equal to x tambah 3. Kan? Ini bukan SEM 2. Ini bukan chapter 7. Okay, dan kita nak dapatkan x. Maksudnya saya akan buat squaring both sides lah. Sebab dia ada square root. Okay, so squarekan 2 tu maksudnya dia akan jadi 2 square. Dan juga square root of 4x square lah. Dan yang kanan ni kita expand lah seperti biasa akan dapat apa ni? X square tambah juga dengan 6x tambah 9. So this one akan dapat 4. Square root yang jumpa square root itu hilang. So kita akan ada 4x sahaja is equal to x square plus 6x plus 9. Okay, saya nak minta korang teruskan solvekan x ni dan sila bagi dia punya final answer macam mana. Okay, please everyone get involved. Simplifykan dulu yang belah kiri tu and then jadikan dia equal to 0. Lepas tu factorize lah seperti biasa. Okay, saya bagi 3 minit untuk korang try. Okay, kalau tak nampak beritahu saya buat split screen sebab saya tak ada second device untuk hari ni. Okey, daripada Farah Auni dan juga Alif Hakim, kita ada 9 dan 1. Kita tunggu lagi 1 minit untuk yang lain pun get involved dalam pengiraan. Okey, kalau dah dapat X, kena dapatkan Y lah sebab dia soalan minta intersection point. Kena ada Y koordinat juga lah, janganlah bagi X je. Tak rasa macam kena tambah page ni. Tambah page dulu. Sebab kadang dia nak tambah page tu dia lama sangat.
Okay. Alright, okay. So, sekejap mana ni tengok sikit yang lain macam mana. Pergi ke sini. Okay, dah juga daripada Aina, Azri, Nur Hidayah. Oh, Nurin dapat Y 6 dan 2. Sekejap 6 dan 2. Okay. Yep. Okay, so kena buat kenyataan yang jelas. Dia nak intersection point, so kita kena bagi tahu the intersection points are apa benda. Alright, okay, so betul lah tu actually jawapan korang. Sekejap. Okay, di sini. By the way, pastikan, memanglah ni saya buat dot, saya nak korang settlekan kat sini. So pastikan kita mesti ada bentuk pengfaktoran dalam solution. Ini mesti ada. X minus 1, X minus 9 is equal to 0. Okay, jangan terus bagi dalam X equals to 1, X equals to 9 je. Nanti akan ditolak markah tu. Kerana kerja kurang sempurna ke, tertinggal perkara-perkara penting ke, macam tu. Okay, arahan soalan adalah points, nama points, titik, dia nak titik persilangan, so maka mesti ada koordinat X dan juga koordinat Y lah. So kita masukkan sahaja X equals to 1 dan X equals to 9 ni di mana-mana yang kita rasa mudah. Sama ada dah masuk dekat 1 atau 2 lah. Saya rasa 1 kot, sebab 1 tu dah memang Y equal to something siap-siap. Okay, so kita buatlah Y is equal to square root of 4 times 1. So kita akan dapat 2. Dan Y is equal to square root of 4 times 9. Kita 36. Square root of 36 akan dapat 6. Okay. So sambungan ni therefore kat sini, the points of intersection. So the points of intersections are pasangan ni kena betul lah, jangan kita terbalik pula. Okay, so kita ada 1, 2 kan. So 1, 2 dan juga 9, 6. Okay, so soalan yang cari titik persilangan ni dia betul-betul bukan SEM 2, dia adalah SEM 1. Solving linear and non-linear. So rugilah kalau solving tu tak dapat and then disebabkan tak dapat dia punya POI, korang tak dapat nak settlekan dia punya luas. Sangat-sangat rugi. Dalam arti kata yang lain, so ini kita boleh letakkan dia sebagai this one adalah 1 lah sini. 1 dan this one adalah 9. Dan sekarang baru kita buat yang atas tolak bawah. Kan sebab soalan B dia kata hence. Nampak tu hence. Sebenarnya alang-alang ni saya dah bagi tahu teknik menjawab dah. Kan? Teknik menjawab soalan subjektif. Okay. So yang sebab korang punya PSPN 2 kan subjektif So dah kena train dah betul-betul lah. Macam mana nak jawab dengan betul. Bukan setakat nak bagi final answer je. Sem 1 objektif kan. Boleh lah kan. Okay, so untuk yang B, by the way bila ada hence, mesti guna apa yang dah ada sebelum dia. So kita nak area dia, so kita akan buatkan daripada A ke hingga B, atas tolak bawah upper minus lower. Okay, dx lah. Nanti bila ada situasi dy, nanti baru korang boleh nampak mana satu dx, mana satu dy. Actually benda ni is little bit confusing. Bukan, it can be confusing. So dia agak mencabar nak identify dia dx atau dy. Okay, so dalam case ini, inilah kita punya upper function. Obviously dia berada di atas dan ini dia berada di bawah. This is your lower. So apa yang yang square root lah. So kita ada square root of 4x dan lower kita ada 2y equals x plus 3. So kita kena ubahlah dia sikit kat sini. And so dia adalah y is equal to x plus 3 over 2. Boleh. Disebabkan dia adalah over 2 je, maka saya nak asingkan siap-siap denominator tu. Kita ada x plus 2 tambah 3/2. Bukan asingkan denominator, so dia asingkan pecahan tu. Dan kita akan integratekan daripada 1 sehingga 9 dx.
Okay. So by the way, yang daripada soalan A dengan soalan B ni, kan, inilah baru dia chapter 7. Yang lain-lain tu bukan chapter 7. Dia adalah daripada bab-bab terdahulu. Okay. So ini kena tahu macam nak simplify ni, kan. So kita ada square of 4 adalah 2 je. So this one adalah 2. Dan square of x adalah x kuasa 1/2. Kan nanti kita tak tahu pula nak integrate square of 4x tu. Okay, so this one adalah x minus 2 minus 3/2. Dan selepas tu hopefully korang dah nampak proses untuk integrate tu seperti biasa sahaja. Kan, integrate lah satu persatu. Okay, for the time being masih seperti biasa. Ada situasi soalan yang bila nak integrate ni pula, kan, kena gunalah substitution ke, by part ke, ada juga. Yang saya rasa majority example yang saya bagi ni semuanya yang direct integrate. So kita ada 2x kuasa 3/2 per 3/2 minus with x square over 2 times 2 kat sini minus with 3/2x lah. Saya buatkan dia punya integration. 9 dan 1. Kita permudahkan dulu. So 2 yang 3/2 yang per 2 tu akan darab dengan 2 kat atas ni. So kita ada 4/3 x kuasa 3/2 minus with x square over 4 minus with 3/2x dan barulah kita masukkan dia punya nilai. Okay, kalau saya ada salah kira boleh bagi tahu. So kita ada 4/3 darab dengan 9 kuasa 3/2 minus with 9 square over 4 minus with 3/2 times 9 minus buat kurungan 4/3 1 kuasa 3/2. Walaupun dah tahu 1 dah, tapi kita sentiasa buatkan penggantian yang sempurna. Times 1. Okay, sila nilaikan dia punya final answer macam mana. Saya zoom out sikit. So this is the cabaran lah untuk chapter 7 ni sebenarnya. Okay, sebab dia menggunakan knowledge yang dah tahu sebelum ni. So kalau kita tak dapat, kan, rugi lah. Sebab integration ni kita dah belajar. Okay. Alright, saya tunggu jawapan daripada korang. Saya cekkan dulu, just in case kot saya tak nampak nanti korang dah dah bagi tahu. Okay, jawapan pertama daripada Azri kata 8/3, juga Nurin Wahida 8/3. Saya tunggu respon daripada yang lain. Bagi 2 minit macam tu. Juga daripada Faris Hakim, Hidayah, Nurul Atira, Mai Fakri, Aisyah Syamimi, Aliatul Kubra. Yes, it is, dia adalah 8/3. Okay, so 8/3 unit square. Okay, so before kita habiskan kelas hari ni, okay, saya suka nak ingatkan korang bahawa chapter 7 ni is not only chapter 7. Yang pertama, sebagai contoh, graph. Ini adalah graph SEM 1. This is your SEM 1. Nak dapatkan points of intercept pun SEM 1. Tak ada pun SEM 2. Kan? So lepas tu apa lagi? Ini je chapter 7. This is the only chapter 7. Yang atas tolak bawah tu je. Kan? SEM 1 korang tak ada ajar atas tolak bawah. SEM 2 ni baru ajar chapter 7. And then seperti biasa, this is your chapter 5. Also chapter 5 lah. Nak integrate, nak masukkan nilai dan sebagainya. Okay. So dia macam ibarat kalau kita tak cuba kuasai chapter 7 ni, dia sangat rugi lah. Sebab
dia punya skill kan, dia punya toolbox tu adalah yang kita dah ada dalam bab yang sebelum-sebelumnya. So rugi kalau kita tak anggap dia sebagai add-on kepada knowledge yang kita dah ada. Okay, baik. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya akan sharekan PDF kelas ini seperti biasa untuk korang punya further reference. Sila rujuk kembali. Okay. Dan apa nama ni, kalau ada apa-apa isu boleh bertanya. Kalau mana-mana yang tak faham, tak sempat nak tanya, segan ke apa ke, boleh contact me personally. Okay, saya stop recording terlebih dahulu. Saya nak tengok kehadiran sekejap.